Shalom, mari kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mahu cinta Yesus selamanya. Ku mahu cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mahu cinta Yesus selamanya. Ku mahu cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur. Walaupun ombak bergelora, walaupun badai, apa-apa jua yang berlaku, kami yakin Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Dan kami mahu juga tetap mengasihi-Mu, tak kira apa jua yang berlaku di atas kami. Kami yakin Engkau tetap Bapa kami tetap anak kesayangan-Mu. Ya pada pagi ini Bapa, biarkanlah Engkau membukakan minda kami, supaya kami boleh memahami, mengerti firman-Mu, supaya firman boleh tercetak di atas hati kami Bapa, supaya kami boleh selalu ingat tentang firman-Mu, tentang kekuasaan-Mu, tentang kemuliaan-Mu, supaya hidup kami penuh berkelimpahan. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan pengelepas kami. Amin. Ya saudara dan saudari, mari kita merenung daripada Mazmur 88 ayat 1 hingga 10. Sebuah lagu, Mazmur Puak Korah, untuk pemimpin choir menurut lagu, Mahalat Linat, sajak Heman orang Israel. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku. Pada waktu siang aku berseru kepadamu. Pada waktu malam aku datang ke hadapanmu. Dengarkanlah doaku, dengarkanlah seruanku, minta tolong. Begitu banyak kesusahan menimpa aku. Maut sudah di ambang pintu. Aku seperti orang yang menemui maut. Segala kekuatanku sudah hilang. Aku ditinggalkan di tengah-tengah orang mati. Aku umpama orang terbunuh yang terbaring di kubur. Orang yang telah Engkau lupakan sama sekali, yang tidak dapat Engkau tolong lagi. Engkau telah membuang aku ke kubur yang dalam, ke dalam lubang yang paling gelap dan dalam. Engkau sangat murka kepadaku. Kemurkaan-Mu bagaikan ombak yang memukul aku. Engkau menyebabkan rakan-rakanku meninggalkan aku. Engkau menyebabkan mereka jijik akan aku. Aku terkurung dan tidak dapat melarikan diri. Mataku kabur kerana menderita. Ya Tuhan, setiap hari aku berseru kepadamu. Aku berdoa dengan menadahkan tangan kepadamu. Ya saudara dan saudari, Mazmur pada hari ini ditulis oleh keturunan Korah, salah seorang pemimpin choir pada waktu itu. Nah saudara dan saudari, daripada apa yang ditulis di Mazmur di sini, kita boleh nampak, kita boleh bayangkan, kita boleh cuba memahami betapa susahnya keadaan pemazmur pada waktu ini. Di mana saudara dan saudari, dia telah pun menggunakan banyak istilah. Kalau kita lihat ayat 4 sampai ayat 10, banyak istilah yang dipakai olehnya untuk menggambarkan keadaannya. Ayat 4 kata apa? Begitu banyak kesusahan yang menimpa aku. Betapa susah, betapa menderitanya aku sekarang ini. Dan dia kata, maut sudah di ambang pintu. Bermaksud dia sudah macam sampai ke keadaan maut. Dan dia kata, aku seperti orang yang menemui maut, dan segala kekuatanku telah pun hilang. Aku ditinggalkan di tengah-tengah orang mati. Aku terbunuh dan terbaring di kubur. Engkau telah membuang aku ke kubur yang dalam, ke dalam lubang yang paling gelap dan dalam.
Nah, saudara dan saudari, semua istilah-istilah ini menggambarkan, dia kata, sangat hampir dengan mati. Macam orang mati dan di dalam kubur yang dalam. Kenapa dia pakai istilah-istilah ini? Bagi orang Yahudi, bila kita dikuburkan, bila kita mati, bermaksud kita sudah dibiarkan oleh semua orang. Semua orang, tiada orang yang akan mendekati kamu. Kamu seumpama putus talian dengan semua orang. Itu adalah pegangannya. Jadi, pemazmur pada hari ini, dia kata, aku seumpama di dalam kubur yang dalam. Itu bermaksud dibiarkan oleh semua orang, ditinggalkan oleh semua orang, dan dia sangat bersunyi sepi, dan sangat berseorangan, bersendirian pada waktu itu. Nah, saudara dan saudari, dia rasa kesusahan yang sangat besar. Ini mungkin kerana semua orang telah pun meninggalkan dia, dan tidak ada orang mau mendekatinya. Tak ada orang mau berkawan dengannya. Bahkan saudara dan saudari, kesusahan yang paling hebat adalah di dalam hatinya, ya, macam berperang dalaman. Nah, saudara dan saudari, dalam keadaan yang sedemikian, apa yang perlu kita lakukan? Nah, saudara dan saudari, bagi pemazmur, tak kira apa jua yang melandanya, tak kira betapa besar kesusahannya, yang penting ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 10, apa dia kata? Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku. Pada waktu siang, aku berseru kepadamu. Pada waktu malam, aku datang ke hadapanmu. Dengarkanlah doaku, dengarkanlah seruan minta tolong. Ayat 10 kata apa? Ya Tuhan, setiap hari aku berseru kepadamu, aku berdoa dengan menadahkan tangan kepadamu. Nah, saudara dan saudari, kita bersyukur kerana nampak pemazmur di sini, walaupun dilanda kesusahan yang paling hebat, hampir mati, macam mati, dia tetap menaruh harapan di depan Tuhan. Dia tetap bersungguh-sungguh berdoa siang dan malam. Nah, saudara dan saudari, kenapa dia masih berdoa? Kalau kita hari ini, kalau kita menghadapi kesusahan begitu besar, kalau kita ditinggalkan oleh semua orang, saya rasa kita tidak akan mencari Tuhan lagi. Kita mungkin akan mencari jalan sendiri. Kita mungkin akan kata, ayah, neighbor, kita akan putus hidup kita. Kita akan bunuh diri dan kita mungkin hilang harapan terhadap dunia ini lagi. Kita tidak akan doa lagi kerana sudah hilang harapan. Nah, saudara dan saudari, tetapi dia masih menaruh harapan di dalam Tuhan. Kenapa masih menaruh harapan? Nah, saudara dan saudari, ini kerana yakin bahawa Allah itu tetap akan mendengar, mengabuli doanya. Dia yakin bahawa Allah yang dia percaya ini boleh diharapkan. Oleh kerana keyakinan ini mendatangkan pemikiran yang positif, mendatangkan tindakan yang positif. Dia tidak meninggalkan Allah, dia tidak pergi bunuh diri. Dia tetap berdoa bersungguh-sungguh di depan Allah. Nah, saudara dan saudari, hari ini, walaupun matanya, ayat 10a kata, mataku kabur kerana menderita. Walaupun dia hari-hari menangis, tergesa-gesa sehingga matanya pun kabur, hampir buta. Tapi dia tetap menaruh harapan di dalam Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara dan saudari, saya yakin kita mungkin juga pernah melalui keadaan sedemikian, di mana kita betul-betul tidak berdaya. Kita betul-betul tidak tahan lagi atas segala kesulitan yang kita hadapi. Seperti Tuhan Yesus, saudara dan saudari. Masih ingatkah? Bila dia menghadapi kesulitan yang paling besar, dia menghadapi sebelum menjelang, menghadapi penderitaan yang paling hangat, dia betul-betul rasa dirinya tidak berdaya, tidak mampu, tidak tahan untuk menghadapinya. Jadi sepanjang malam itu, walaupun anak-anak muridnya semua sudah tertidur, tapi dia berseorangan, hanya seorang saja bersujud di depan Tuhan dan menangis dengan tergesa-gesa dan berdoa berjam-jam, berdoa beberapa jam untuk memohon kekuatan, memohon daripada Allah, memohon tawar-menawar sampai akhirnya dia minta kehendak Allah, rencana Allah terjadi di atasnya. Tidak mengikut kehendak diri, tetapi mengikut kehendak Allah. Nah, saudara dan saudari, saya boleh katakan, oleh kerana doa yang begitu bersungguh-sungguh, lepas doa, baru Tuhan Yesus mendapat kekuatan untuk menghadapi satu kumpulan, satu pasukan askar yang dipimpin oleh anak muridnya sendiri untuk menangkap dirinya. Dan dengan ada kekuatan itu, baru dia boleh dengan hati yang tenang mengikuti mereka pergi ke mahkamah dan dibicarakan pada waktu malam, larut malam. Tak pernah ada mahkamah yang buka pada larut malam. Ini satu-satunya kes dalam seluruh sejarah. Di waktu malam dia dibawa dan 3 kali ditukar tuduhan. 3 kali. Kalau kita hari ini ditukar tuduhan, mungkin pesalah boleh dibebaskan. Tapi saudara dan saudara, dia ditukar tuduhan 3 kali. Dan memang mereka bermuslihat untuk mematikan dia. Kalau tidak matikan dia, mereka tidak gembira. Nah, saudara dan saudara, akhirnya dia dimatikan di atas kayu salib.
kematian yang begitu dahsyat, cara pembunuhan yang begitu dahsyat, dan saudara-saudara, dia boleh tahan sampai mati. Kenapa? Kenapa dia boleh menghadapi kesulitan yang begitu hebat? Ini hanya kerana dia bersujud di depan Allah, dia berdoa bersungguh-sungguh dan mendapat kekuatan daripada Allah pada waktu tidak berdaya. Nah, saudara-saudari, daripada Tuhan Yesus kita boleh nampak, pada waktu semakin kita tidak berdaya, sebenarnya semakin kita memerlukan berdoa. Amin. Nah, saudara-saudari, saya sendiri juga banyak kali mengalami waktu tidak berdaya. Setelah saya baru sahaja graduate dari seminari, saya diutus ke tempat yang tidak ada orang mau pergi. Pergi mana? Pergi kamp kayu balak. Selama 2 tahun di kamp kayu balak. Dan saudara-saudari, kamu boleh bayangkan, saya satu orang saja pada usia 22 tahun. Satu orang saja. Dan saya perlu naik speedboat, saya perlu naik longboat sampai ke Lopon. Lepas tu pakai itu kereta masuk ke jalan kayu balak. 8 jam sampai ke kamp yang paling belakang sekali. Dan saudara-saudari, hari-hari di kamp kayu balak, saya hanya satu orang sahaja. Tidak ada orang bersama dengan saya. Semua orang dewasa, mereka pergi kerja di hutan. Tak ada orang bersama dengan saya sepanjang hari. Kamu boleh bayangkan, 2 tahun hidup saya macam itu. Sepanjang hari, tidak ada seorang pun yang bersama dengan saya. Dan saya hanya di bilik. Dan apa yang boleh saya buat? Dan saudara-saudari, pada waktu itu saya terfikir, banyak komen-komen daripada kawan saya. Oh, Nicholas, oleh kerana kamu nakal lah, oleh kerana kamu ego lah, oleh kerana kamu selalu memberontak lah, itulah presiden tak suka kamu lah, hantar kamu ke kamp kayu balak lah. Macam-macam suara macam itu. Dan saudara-saudari, pada waktu itu memang saya diberitahu bahawa mungkin kerana kamu ini terlalu terlalu aktif lah, selalu naik muncul dalam surat khabar lah, terlalu popular lah, sehingga orang takut kamu mau jadi ahli politik lah, jadi orang letakkan kamu di sana. Macam-macam suara, saudara-saudari, boleh tahankah? Hari-hari di dalam hutan, hari-hari di dalam kamp kayu balak, macam-macam suara sedemikian. Dan saya seolah-olah bersendirian, berseorangan, dan tidak mampu menghadapi segala itu. Nah, saudara-saudari, saya masih fikir, waktu 2 tahun itu boleh dikatakan waktu saya paling dekat dengan Tuhan. Ya, semakin saya dilanda dengan suara-suara yang negatif itu, saudara-saudari, walaupun itu mungkin bukan hakikat, mungkin cuma khayalan, mungkin cuma komen-komen orang, tapi belum dikenal pasti kesahihan itu. Tapi saudara-saudari, waktu itu boleh dikatakan hati saya penuh berperangan. Ya, hari-hari dilanda dengan komen-komen yang negatif. Dan bila hari-hari tanya, bila saya boleh keluar dari tempat ini, bila saya boleh keluar dari kamp kayu balak ini. Nah, saudara-saudari, saya, apa yang saya kata ialah, setiap hari semakin saya tidak berdaya, semakin saya bersujud di depan Tuhan, semakin saya berdoa kuat-kuat kepada Tuhan. Dan saya boleh rasakan 2 tahun itu saya banyak mengenali Allah. Saya banyak mengalami Allah. Kerana saya banyak berdoa kepada Allah, dan saya tahu Allah selalu reply ataupun mengabuli doa saya. Nah, saudara-saudari, hari ini saya bersyukur oleh kerana ada 2 tahun sengsara itu, oleh kerana ada kekuatan 2 tahun itu, oleh kerana ada persiapan selama 2 tahun itu, oleh kerana ada mengalami Tuhan pada 2 tahun itu, cukup untuk memberikan kekuatan kepada saya untuk menghadapi pelbagai jenis kesulitan dalam pelayanan saya selepas 2 tahun itu. Hari ini adalah tahun ke-12 saya melayani sepenuh masa sebagai pastor. Saya boleh katakan sepanjang 12 tahun itu banyak kesulitan yang saya hadapi, tetapi banyak kali saya mengalami Allah. Amin. Nah, semakin kita tidak berdaya, semakin kita memerlukan berdoa dengan kuatnya, semakin kita perlu menaruh harapan yakin pada Tuhan. Nah, saudara-saudari, saya juga pernah bila berhadapan dengan orang sakit. Bila berhadapan dengan orang sakit, saudara-saudari, terlantar di katil, dan orang itu dikasihi kita, yang dekat dengan kita, kawan rapat kita. Bila saya pergi berdoa untuk dia, lepas doa macam tidak ada pemulihan. Hari-hari pergi berdoa untuk dia, macam tidak ada pemulihan. Apatah lagi pada akhirnya 2 minggu setelah berdoa berturut-turut, Tuhan tidak mengabuli doa dan dia tetap meninggal dunia. Saya boleh dikatakan waktu itu paling susah dan paling tidak berdaya. Kenapa doa begitu tidak guna? Kenapa Tuhan begitu tidak mengabuli doa? Nah, saudara-saudari, kita tidak memahami. Apatah lagi orang yang mati itu baru 20 lebih tahun umurnya. Tidak boleh mengerti kita.
Betul tak saudara dan saudari? Nah, Tuhan mengingatkan saya, waktu paling tidak berdaya, paling memerlukan berdoa. Dan setelah berdoa, kita memahami kehendak Allah, kita mengerti rencana Allah. Nah, saudara dan saudari, dari segi kemenangan politik pun sama. Kita nampak politik di Malaysia. Wah, selalu saya dijemput untuk memberi ceramah di gereja-gereja tentang kesedaran politik warga negara. Dan saudara dan saudari, selalu saya membawa sikap yang positif. Dari dulu bebelasan tahun yang lalu sampai sekarang, setiap tahun saya pergi ke banyak gereja untuk membuat perkongsian. Dan saudara dan saudari, saya ada satu keyakinan yang kuat, boleh nampak demokrasi di Malaysia itu boleh berfungsi. Tapi bila kita nampak kemulut di Sheraton Movement itu, bila kita nampak kerajaan yang dipilih secara demokrasi boleh ditumbangkan oleh kerana pintu belakang, oleh kerana beberapa orang lompat ke sebelah sana, nah, boleh dikatakan hilang harapan. Macam demokrasi yang kita agungkan selama ini tidak guna. Macam undi yang kita undi itu tidak guna. Nah, saudara dan saudari, dan hari ini, pagi tadi saya baca surat khabar sebelum saya saat tentu. Saya buka handphone, nampak berita yang sedih lagi. Kawan saya, ahli Dewan Undangan Negeri di Padungan Kuching, YB Wong Kiwi, malam tadi mengumumkan keluar parti. Ayah, saya rasa semua kemelut-kemelut ini, mana ada masa depan? Di mana masa depan negara ini? Di mana masa depan politik ini? Dan Tuhan ingatkan saya pada pagi ini melalui Mazmur ini, semakin tidak berdaya, semakin perlu berdoa. Ya, saudara dan saudari, kita semakin memerlukan doa kuat-kuat untuk negara kita. Kalau tiada doa, negara kita tiada masa depan. Amin. Dan saudara dan saudari, secara kesimpulannya, hari ini saya tidak tahu apa masalah yang melanda kamu. Saya tidak tahu adakah kamu seperti pemazmur, kesusahan yang amat besar sehingga macam tak ada orang bersama dengan kamu, sehingga kamu macam berseorangan dan bersendirian. Nah, saudara dan saudara, ingat, pada waktu ini paling memerlukan doa. Biarkanlah kita serah kepada Tuhan, kita doa kuat kepada Tuhan, dan kita yakin selepas doa, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan mungkin tidak mengambil alih kesulitan itu, tapi Tuhan memberi kekuatan kepada kita, mengubah hati dan fikiran kita untuk menghadapi masalah dengan penuh bersemangat, penuh positif. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di syurga, kami bersyukur kerana firman Tuhan begitu bernas, begitu berkuasa. Kami tahu walaupun kami kadang-kala tidak berdaya, walaupun kami kadang-kala hilang harapan terhadap dunia ini, terhadap pegangan-pegangan dunia ini, tapi kami yakin sewaktu kami berseorangan, sewaktu kami tidak berdaya, kalau kami berdoa, Tuhan tetap bersama menyertai kami. Kami berdoa agar Engkau memberkati setiap jemaat yang menonton video pada pagi ini, supaya setiap kami diserahkan masalah kepada Tuhan, dan biarkanlah Tuhan mengubahkan hati dan fikiran kami, supaya kami walaupun dalam kesusahan, tapi ada kegembiraan, ada kesukacitaan, ada harapan di dalam Tuhan. Berkatilah setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara dan saudari.